Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat kita menghadirkan diri ke majlis ilmu pada malam ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mula kitab, insya-Allah taala kita kongsi sedikit tazkirah yang disampaikan oleh masyayikh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa nahan nafsa 'anil hawa. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran telah memuji orang-orang yang melawan hawa nafsu. Allah telah memuji orang-orang yang apabila nafsunya mahu tarik dia untuk buat kejahatan, dia lawan dan kalahkan nafsunya itu. Kerana nafsu adalah musuh yang besar bagi seseorang manusia. Sehingga para ulama berkata, a'da'ika nafsuka allati baina jambayk. Kata Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, mafhumnya musuh kamu yang besar adalah nafsu yang berada di antara dua sisi kamu. Nafsu adalah musuh kita yang besar. Kalau kita tidak lawan hawa nafsu dan ikut semua yang nafsu mahukan, buat kejahatan ikut hawa nafsu, maka nafsu akan tarik kita sampai ke martabat yang sangat rendah. Manusia ini kebiasaannya suka banyak makan dan suka banyak minum dan suka banyak tidur. Kalau dia ikut nafsunya dan jatuh dalam banyak dosa dan maksiat, maka ini jadikan dia orang yang rendah martabatnya. Orang yang kuat adalah orang yang boleh lawan hawa nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah, walakinna asy-syadida man ghalaba nafsah." Rasulullah bersabda, mafhumnya, bukanlah orang yang kuat orang yang dapat kalahkan orang lain dengan kekuatan badannya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat mengalahkan nafsunya. Muslimin dan muslimat, diriwayatkan bahawa zaman dahulu ada dua orang yang salih daripada kalangan awliyaullah. Mereka bertemu dan seorang daripada mereka ini ada karamah yang dia boleh terapung di atas udara. Maka yang lain ini tanya kepada dia, bagaimana kamu dapat sampai ke tahap ini? Kata orang salih ini, bimukhalafatin nafs, dengan melawan hawa nafsu dia sampai ke tahap itu. Muslimin dan muslimat, maka kalau kita mengkaji dan menghayati kajian-kajian tentang ilmu tasawuf, mungkin tuan-tuan ada baca atau ada pernah dengar dari ustaz, kita dapat ada guru-guru yang mursyid dalam ilmu tasawuf, yang guru-guru yang sufi, apabila dia nak buat taslik, dia nak buat tarbiyah, didikan ke atas anak muridnya, muridin, maka antara kaedah yang sangat penting yang dia akan gunakan adalah dia akan berikan pada anak-anak murid ini latihan-latihan untuk melawan hawa nafsu. Kerana ini penting bagi orang yang nak jadi orang yang bertakwa, orang yang nak jadi orang yang soleh, orang yang nak selamat di hari akhirat, mesti mujahadah lawan hawa nafsu. Kalau tak ikut hawa nafsu dan tenggelam dalam kemewahan dan kelazatan dunia dan jatuh dalam maksiat-maksiat dunia, maka dia tidak jadi orang yang salih, dia tidak jadi orang yang bertakwa. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Bisri, hubbud dunya ra'si kulli khati'ah. Mencintai dunia adalah penghulu kepada segala kejahatan. Maka biasanya kalau kita tengok seorang guru yang sufi, antara latihan yang dia buat pada anak muridnya adalah dia tetapkan jenis makanan bagi anak muridnya.
Mungkin dia kata pada anak muridnya, kamu 6 bulan ini hanya makan roti dan air sahaja. Dan dia tetapkan bagi anak muridnya tempat tidur. Mungkin dia kata pada anak muridnya, kamu tidur atas tikar, jangan tidur atas tilam yang tebal. Kenapa dia buat begini? Bukan maknanya kalau orang banyak jenis makanan dia makan itu haram. Tak haram. Bukan maknanya kalau orang tidur atas tilam 18 inci perbuatan itu haram. Tidak. Tapi kenapa mereka buat sebegini? Yang mana latihan-latihan ini, kalau orang yang tak biasa kaji ilmu tasawuf dan tak biasa dengar, mungkin ada sebahagian orang rasa pelik dan rasa janggal dengan perkara ini. Tapi sebenarnya orang yang faham kenapa guru ini buat sebegini, mereka tahu tujuannya untuk biasakan anak muridnya lawan hawa nafsu, untuk biasakan anak muridnya tidak bermewah-mewah dalam makan, untuk biasakan anak muridnya bersusah payah. Maka apabila anak murid ini sudah biasa lawan nafsunya, sampai saat dan ketika nafsunya ajak dia untuk buat perkara yang haram, mudah bagi dia untuk katakan tidak. Sampai saat dan ketika nafsunya mahu lemahkan dia daripada buat yang wajib, mudah bagi dia untuk tolak ajakan nafsunya. Kerana itu orang-orang yang soleh kita dapat biasanya mereka melawan hawa nafsu mereka, kata ulama, hatta pada sebahagian perkara-perkara yang harus di sisi syarak. Walaupun perkara itu tak haram, tapi mereka biasa mujahadah dan qurban dan lawan nafsu, walaupun pada sebahagian perkara yang harus di sisi syarak. Apakah kesannya? Kesannya akan bantu mereka untuk lawan nafsu pada perkara yang makruh. Bila biasa tinggal kelazatan dan kemewahan dan lawan hawa nafsu pada sebahagian perkara yang harus, mudah untuk lawan pada perkara yang makruh. Dan mudah bagi mereka kesannya untuk tinggalkan perkara yang haram. Tinggalkan perkara yang haram. Ini kesan apabila seorang buat mujahadah lawan hawa nafsu. Kerana itu juga kita dapat, misalnya walaupun kita bukan ahli tasawuf, kita orang biasa-biasa, tapi kita dapat tengok dalam bulan Ramadan, kita rasa subhanallah, bila saya buat puasa di siang hari, mudah di malam hari saya bangun qiyamul lail, mudah untuk saya baca Al-Quran. Diri saya tak rasa nak mengumpat orang lain di bulan Ramadan. Saya dapat buat solat sunat, tuan-tuan dapat buat solat sunat lebih daripada tuan-tuan buat di luar bulan Ramadan. Memang kita kata bulan Ramadan itu bulan yang berkat dan bulan yang mulia, dan ada banyak fadilat-fadilat dan kelebihan-kelebihan yang dijanjikan dalam bulan Ramadan yang bagi semangat untuk orang beramal. Tapi sebenarnya selain dari itu juga, apabila seorang puasa di siang hari, menahan dirinya dari makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, juga ada kesannya sebenarnya atas hawa nafsu. Maka orang yang mujahadah lawan hawa nafsu akan dapat dirinya mudah untuk laksanakan amal taat, dan akan dapat dirinya mudah untuk tinggalkan dosa dan maksiat. Ini kesan daripada mujahadah melawan hawa nafsu. Apakah kesan daripada ini? Hasil daripada ini akan lahir, akan terbina satu sifat yang ada dalam diri seorang insan yang dinamakan sifat zuhud. Apakah itu sifat zuhud? Adakah makna sifat zuhud itu mesti jadi miskin? Tak. Zuhud bukan semestinya orang itu kena miskin dan kena ada rumah kecil dan kena pakai pakaian lusuh. Tidak. Tetapi orang yang zuhud apabila orang yang sampai satu tahap hatinya tidak terpaut kepada dunia. Dia mungkin orang kaya, dia mungkin ada rumah paling besar di sini, tapi hartanya itu semua dalam tangannya sahaja. Tak masuk harta itu dalam hatinya. Hartanya tak lalaikan dia daripada akhirat. Ini orang yang zuhud. Kalau seorang dapat sifat yang zuhud, sangat bagus. Sangat bagus. Zuhud ini sifat para awliya, dan zuhud ini sifat para salihin.
Dan zuhud ini sifat para anbiya alaihimus salatu wassalam, seafdal makhluk di alam ini para nabi, para anbiya. Zuhud adalah sifat mereka. Lihat sirah kisah kehidupan nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak cerita tentang baginda Rasulullah yang menjadi bukti bahawa dia seorang yang zuhud. Suatu ketika istrinya, yang seorang daripada istrinya yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Kana yamurru alaina asy-syahru wasyahran la yuqadu fi baitina nar." Berlalu ke atas kami sebulan dan 2 bulan tidak dinyalakan api di rumah kami. Allahu Akbar. Maknanya tak dimasak apa-apa masakan langsung di rumah baginda Rasulullah dalam tempoh itu. Sehingga orang tanya kepada isteri Rasulullah, "Maka apakah yang baginda Nabi makan?" Maka kata isteri Rasulullah, "Al-aswadan," yakni tamar dan juga air. Hanya makan dalam sebulan tamar dan air. Masya Allah. Adakah dari kita yang mampu tahan sebulan makan kurma dan air sahaja? Saya 2 hari pun tak tahan, tuan-tuan. Kurma dan air. Bukannya Rasulullah ini orang miskin, orang fakir. Tak, Allah berfirman, "Wa wajadaka 'ailan fa'aghna." Allah telah mencukupkan rezeki, keperluan apa yang Rasulullah perlukan bagi Rasulullah dan bagi isteri-isterinya telah dicukupkan oleh Allah. Tetapi baginda pilih untuk zuhud. Bukannya baginda tak beri nafkah pada isteri, baginda beri nafkah pada isteri. Tapi isteri-isteri Rasulullah juga dengan nafkah yang Rasulullah bagi itu, mereka sedekahkan. Dan mereka juga pilih untuk berlapar, pilih untuk hidup kehidupan yang zuhud. Abu Bakar dan Umar pernah di saat mereka bersama sahabat, ada dalam satu riwayat 1000 orang sahabat, mereka persiapkan, tentera Islam sedang buat persiapan menggali satu parit yang besar menjelang peperangan Al-Khandaq. Dan Al-Khandaq itu pun merujuk kepada parit yang besar. Ketika itu sahabat-sahabat dalam keadaan yang lapar, tidak ada makanan bersama mereka untuk mereka makan sampai kenyang. Sampai Abu Bakar dan Umar datang jumpa Rasulullah, mereka ikat satu batu di atas perut mereka. Apabila mereka jumpa Rasulullah, mereka dapati Rasulullah ikat 2 batu pada perutnya. Subhanallah. Kata Jabir bin Abdullah, "Walabithna 3 ayyam la nadhuqu dhawaqa." Telah berlalu 3 hari atas kami tak makan walaupun sedikit. Subhanallah. Inilah Rasulullah seafdal makhluk, dia orang yang zuhud. Nabi Sulaiman alaihi salam, seorang nabi yang mulia, yang ada kerajaan yang besar, nabi yang sangat hebat. Nabi Sulaiman sangat hebat. Yani para jin takut dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Takut. Apa yang Nabi Sulaiman suruh buat, mereka taat. Kerana kalau mereka tak taat pada perintah Sulaiman, Allah turunkan azab pada jin itu. Nabi Sulaiman alaihi salam, nabi yang hebat ini, kalau dia nak pergi buat dakwah di suatu tempat, dia dan bala tenteranya akan dibawa oleh angin untuk pergi ke tempat itu buat dakwah. Betapa hebatnya Sulaiman alaihi salam. Apabila baginda Sulaiman alaihi salam buat majlis, ramai makhluk yang hadir. 300 manusia, 300 jin, 300 manusia, 300 jin. Nabi Sulaiman alaihi salam, dia bila ada tetamu yang ramai, apa yang telah dia jamu untuk tetamunya? Tengok bagaimana Sulaiman alaihi salam memuliakan tetamu-tetamunya. Dia jamu mereka dengan makanan yang mewah, dengan ayam dan dengan daging. Tapi itu untuk tetamu, bukan untuk dirinya. Baginda Sulaiman alaihi salam, untuk dirinya sendiri, dia makan
roti barli yang keras dan susu masam. Subhanallah, ini sifat zuhud. Bagaimana kita nak dapat sifat zuhud dalam hidupan kita? Hendaklah mujahadah melawan hawa nafsu. Itu musuh kita yang besar. Dan ada juga musuh yang kedua yang juga musuh yang besar dalam hidup kita, iaitu asy-syaitan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Innasy-syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Mafhum daripada ayat ini, ambillah syaitan sebagai musuh bagi kamu. Syaitan dia mahu sesatkan anak Adam. Syaitan, bagaimana cara dia sesatkan kita? Bagaimana cara dia berusaha untuk menyesatkan kita? Syaitan ini, kata ulama, mereka mencampakkan lintasan-lintasan hati di dalam hati manusia. Maka apabila seorang mendapati ada lintasan-lintasan hati yang terlintas di hatinya, yang dia tahu kalau dia ikut lintasan hati itu akan jauhkan dia dari kebaikan, hendaklah dia berwaspada dan hendaklah dia ingat bahawa ada lintasan-lintasan hati daripada syaitan. Mungkin tak ada daripada kita yang pernah nampak syaitan dan pernah dengar syaitan cakap depan kita. Tapi kita pasti ada pernah dapat lintasan-lintasan hati. Maka kita kena ingat, kalau kita bangun tidur mahu buat qiyamul lail, dapat banyak lintasan hati. Masa malas, mungkin syaitan kata, tidurlah besok kerja. Mungkin syaitan kata, tidurlah sekejap lagi. Kita pun duduk atas katil, mata buka, plip plop, plip plop, plip plop. Nak datang ke masjid, mungkin syaitan kata lagi, kamu ni, abang ni tiap-tiap hari dah pergi ke masjid, hari ni rehatlah, hari Minggu. Sudah solat, nak balik ada kuliah maghrib, mungkin syaitan kata, kuliah maghrib ni esok pun ada. Hari ni isteri masak sedap, spaghetti, kan? Maka hendaklah kita ingat bahawa ada lintasan-lintasan hati daripada syaitan. Orang yang ingin selamat di dunia dan di akhirat, hendaklah dia berwaspada daripada dua musuh yang besar ini. Baik muslimin dan muslimat rahimakumullahu ta'ala, maka kita akan sambung kitab kita insya-Allah. Kita sampai di mana? Sampai mana? Muka surat 20, muka surat 20, 23. Terima kasih. Alhamdulillah ada muslimat yang rajin, masya-Allah. 23 pada perenggan yang kedua. Muka surat 23 ke atas sekali. Baik, kata penulis rahimahullahu taala, kita insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita bahas tentang bab mandi wajib. Dan pada bulan yang lalu kita telah sebut bahawa ada 6 perkara yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Apakah 6 perkara itu? Adakah kita masih ingat? Yang pertama adalah kalau seorang lelaki masukkan kepala zakar ke dalam faraj orang perempuan, yakni seorang buat jima', maka ini mewajibkan mandi walaupun tidak keluar air mani. Hanya kalau seorang lelaki masukkan kepala zakar ke dalam faraj wanita, wajib atas mereka untuk mandi. Itu yang pertama. Yang kedua, kata penulis rahimahullah, keluar air mani. Kalau keluar air mani walaupun tanpa jima', wajib mandi. Sama ada keluar air mani itu dengan cara yang dibenarkan syarak, atau seorang keluarkan air mani dengan cara yang tidak dibenarkan syarak, tetap dia wajib untuk buat mandi wajib. Apa contoh cara yang dibenarkan syarak? Contohnya, yakni suami dan isteri mereka bermesra-mesra sehingga terkeluar air mani daripada yang lelaki itu. Mereka buat jima',
ataupun isteri dengan tangannya dia keluarkan air mani daripada suami. Bukannya suami dengan tangannya sendiri. Kalau suami itu buat onani ataupun melancap dengan tangannya sendiri, perbuatan itu haram. Tapi kalau isteri yang guna tangan isteri dan rangsang zakar suami sehingga keluar air mani, perbuatan itu tidak haram kalau dengan tangan isteri. Adapun kalau seorang lelaki dengan tangannya sendiri rangsang zakarnya sampai keluar air mani, itu haram dengan kesepakatan ulama 4 mazhab. Haram, perbuatan onani haram. Baik. Dan kita telah sebut bahawa juga antara perkara yang mewajibkan mandi adalah keluar darah haid. Dan seperti yang akak-akak tahu, darah haid adalah darah yang keluar daripada rahim wanita melalui cara yang sihat. Ad-damul khariji min rahimil mar'ah ala sabilis sihhah. Darah yang keluar dari rahim wanita melalui cara yang sihat, bukan disebabkan penyakit keluarnya darah itu, dan bukan disebabkan bersalin keluarnya darah itu. Ia darah yang keluar dari rahim orang perempuan dengan cara yang sihat, dan sekurang-kurang tempoh sekurang-kurang haid adalah tempoh sehari semalam, yakni 24 jam. Dan maksimum bagi haid adalah 15 hari. Maka kalau seorang wanita dapat keluar darah daripadanya tak sampai tempoh sehari, hanya keluar 6 jam sahaja, itu tidak dianggap sebagai darah haid dan tidak wajib untuk mandi. Kerana berdasar mazhab kita, darah haid sekurang-kurang tempoh haid adalah 24 jam. Dan maksimum bagi haid adalah 15 hari. Dan tempoh minimum bagi suci antara dua haid adalah 15 hari. Dan tidak ada tempoh maksimum suci antara dua haid. Jelas? Baik. Dan kita sebut juga antara juga perkara yang mewajibkan mandi adalah kalau keluar darah nifas, yakni darah yang keluar dari rahim wanita setelah kosong rahimnya dari kandungan. Setelah seorang perempuan beranak, setelah seorang perempuan bersalin, keluar darah daripadanya, itu dipanggil darah nifas. Darah nifas ini minimumnya adalah kadar seperludah, sikit seperludah itu. Dan maksimum bagi darah nifas adalah selama 60 hari. 60 hari adalah tempoh maksimum bagi nifas. Dan yang kelima adalah melahirkan anak. Wiladah ini juga mewajibkan mandi. Orang yang melahirkan anak wajib dia mandi. Tapi kalau orang tanya, wahai ustaz, wahai ustazah, setelah melahirkan anak keluar darah nifas, adakah dia wajib mandi sebelum darah nifas berhenti, atau dia tunggu sampai darah nifas berhenti baru dia buat mandi wajib? Maka jawapannya, kata ulama, kalau setelah seorang perempuan beranak diikuti keluar darah nifas, maka dia mandi wajib setelah tamat darah nifas. Bukannya setelah beranak dalam keadaan darah nifas sedang turun dia buat mandi wajib, tak. Tetapi kalau dia beranak tak diikuti darah nifas, tak keluar darah nifas, dia mandi wajib dengan sebab wiladah, dengan sebab melahirkan anak. Jelas? Kalau keluar darah nifas, tunggu mungkin selepas 45 hari baru habis tamat darah nifas. Selepas tamat darah nifas baru buat mandi wajib. Tapi nak mandi biasa boleh, bukannya selepas 45 hari baru mandi, ya. Nak mandi biasa boleh. Kalau 45 hari tak mandi nanti bau busuk. Jadi makna saya mandi wajib. Dan yang terakhir sebab yang mewajibkan mandi adalah meninggal dunia, dan ini wajib untuk dimandikan. Kerana orang yang sudah meninggal dunia tak mampu nak mandikan dirinya sendiri. Maka bagaimana seorang mahu buat mandi wajib? Kata penulis rahimahullah,
Faslun furudul ghusli ithnani an-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'it tahur. Rukun mandi wajib ada dua, iaitu berniat dan meratakan ke seluruh badan dengan air yang suci lagi menyucikan. Apakah yang menjadi rukun bagi mandi wajib? Hanya dua perkara. Hanya dua perkara. Kalau rukun wudu ada 6, tapi rukun mandi wajib hanya ada 2. Dan kita tak sebutlah tentang sunat-sunat, kita hanya sebut tentang rukun. Rukun, apa itu rukun? Ma yakunu juz'an minal amal wa la yasihhul amalu bidunih. Sesuatu yang terkandung, termasuk dalam amalan itu, dan perkara itu tidak sah amalan itu tanpanya. Tidak sah amalan itu kalau tak laksana rukun ini. Maka kalau tak niat mandi wajib, tak sah mandi wajib walaupun dia ratakan air ke seluruh badan. Ataupun kalau dia tak niat, kalau dia sudah niat mandi wajib tapi tak ratakan air seluruh badan, juga tidak sah mandi wajibnya. Tapi dia nak mula di sebelah kanan ke, di sebelah kiri ke, dengan kepala ke, dengan tangan ke, dia nak baca bismillah ke, itu bukan termasuk dalam rukun. Yang rukunnya hanya 2, iaitu niat. Nawaitul ghusl al-wajib, aku niat mandi wajib. Seorang niat dalam hati, aku niat mandi wajib, dan diratakan air ke seluruh badannya, termasuk rambut dan kulitnya. Seluruh rambut dan kulitnya, basyaran wa sya'ran, kulit dan rambut diratakan air. Seorang dia berniat apabila air mula-mula kena pada anggota pada tubuh badannya. Sama ada air tu mula kena di kepalanya, atau di bahunya, atau di tangannya, dia boleh buat niat. Dia boleh berniat. Kalau seorang sudah masuk bawah air, dia buka paip air, maka dia sudah masuk bawah air, baru dia berniat pun boleh. Cumanya yang basuhan yang sebelum dia datangkan niat itu tak dikira sebagai sebahagian daripada basuhan mandi wajib. Maksud saya, bukanlah perbuatan yang haram kalau dia dah masuk bawah air dulu baru dia niat. Jangan pula seseorang was-was. Jangan seseorang kata, "Ustaz, macam mana ya Ustaz? Saya tak pasti masa air tu kena saya niat tidak." Jadi orang tu pun mungkin dia lompat masuk bawah air, kemudian dia keluar balik. Mungkin dia kata, "Ustaz, tadi niat tak kena, tak jadi." Dia pun lompat balik masuk bawah air, dan dia was-was, dan dia lompat keluar balik. Jangan dia buat begitu. Tak perlu buat begitu. Kalau dia sudah masuk bawah air, dia belum niat, masa air itu sedang kena, dia niat mandi wajib dalam hatinya. Dia kata, "Aku niat mandi wajib," dan diratakan air seluruh badan. Jelas akak-akak? Jelas ya. Bukan semestinya hanya masa air tu kena sahaja boleh niat. Yakni air sudah kena boleh niat, cumanya basuhan yang sebelum dia datangkan niat itu tidak dikira sebahagian daripada mandi wajib itu, tidak dikira. Jelas? Baik. Nah. Maka kata penulis rahimahullahu taala, "Man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a, as-salatu wat-tawafu wa mashul mushafi wa hamluh." Kata penulis, semoga Allah merahmatinya, sesiapa yang batal wudu'nya, haram ke atasnya 4 perkara, iaitu salat dan tawaf, dan menyentuh dan menanggung mushaf. Orang yang batal wudu'nya, haram ke atasnya berapa perkara tuan-tuan? 4 perkara. 4 perkara haram dibuat dalam keadaan seorang berhadath kecil. Dalam keadaan seorang tidak berwudu', haram atasnya untuk buat 4 perkara. Yang pertama, haram baginya untuk salat dalam keadaan tidak berwudu'. Yang kedua, haram baginya untuk buat tawaf dalam keadaan tidak berwudu'. Yang ketiga, haram baginya untuk sentuh mushaf Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu'. Walaupun sentuh mushaf Al-Quran, haram baginya berdasar mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Dan yang keempat, haram baginya untuk menanggung mushaf Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu'.
Yani kalau seorang letak mushaf Al-Quran walaupun dalam beg dan dia tak sentuh, letak Al-Quran, mushaf Al-Quran dalam bagnya, haram baginya untuk tanggung mushaf Al-Quran dengan beg itu. Yani dia bawa beg itu, haram hukumnya dalam keadaan dia tidak berwudu. Tidak boleh. Ini berdasar mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi kata guru saya, yani kalau seorang, siapa ada beg saya boleh pinjam? Ada beg? Tuan ada beg? Ada beg? Tak ada? Tak apa, kita bayangkan beg imajinasi. Kalau saya ada satu beg dan dalamnya saya letak ada buku tulis dan ada pencil box dan saya letak juga Al-Quran dalam beg itu. Kata guru saya, boleh saya tanggung beg itu dengan niat membawa barang-barang yang lain. Dengan niat saya nak bawa pencil box, atau saya niat dalam hati saya ni nak bawa buku tulis. Walaupun saya tahu dalam tu ada juga mushaf Al-Quran, namun saya tanggung beg itu dengan niat saya bawa barang yang lain. Misalnya pencil box ataupun buku tulis. Dalam keadaan ini tidak berdosa, walaupun ada mushaf dalam itu. Tapi kalau ada mushaf sahaja dalam beg itu dan kita nak tanggung mushaf itu, kena dalam keadaan berwudu. Kena dalam keadaan berwudu. Kalau tidak dalam keadaan berwudu, berdosa menanggung mushaf. Jelas tuan-tuan? Tapi kalau akak-akak beg ada banyak barang, betul? Ada pencil box, ada bekas spek mata, ada buku nota dan ada mushaf Al-Quran. Maka akak dalam keadaan tidak berwudu, akak ambil tanggung beg itu dan bawa beg itu dengan niat bawa barang-barang yang lain yang ada dalam beg itu. Walaupun ada mushaf Al-Quran dalam itu, tidak berdosa dalam keadaan itu. Ini apa yang disebut oleh guru saya. Seterusnya, kata penulis rahimahullah, wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a as-salatu wat-tawafu wa massul mushafi wa hamluhu wal lubthu fil masjidi wa qira'atul Quran. Haram ke atas orang yang berjunub itu 6 perkara, iaitu salat, tawaf, menyentuh dan menanggung mushaf, diam di dalam masjid dan membaca Al-Quran. Yani tadi kita telah sebut 4 perkara yang haram ke atas orang yang bukan dalam keadaan berwudu. Sekarang kita mahu sebut apa pula perkara yang haram ke atas orang yang dalam keadaan berjunub. Seorang suami dan isteri. Tafsir Al-Quran ada perbahasan yang panjang kerana ada jenis-jenis bagi tafsir Al-Quran. Saya tidak berhajat untuk huraikan dalam keadaan ini. Dalam umumnya, menyentuh Al-Quran tanpa wudu, ini kaedah umum. Kata ulama, menyentuh Al-Quran tanpa wudu itu pengharaman menyentuh Al-Quran tanpa wudu itu bukan sesuatu yang disepakati oleh semua ulama mujtahid. Ia adalah termasuk dalam perkara yang dikhilafkan dalam kalangan ulama. Maka sebenarnya kalau kita membahaskan di luar kerangka mazhab Syafi'i, ada ulama yang sampai tahap mujtahid yang telah memfatwakan, yang ada ulama di luar mazhab Syafi'i yang mengatakan bahawa menyentuh Al-Quran tanpa wudu, menyentuh mushaf Al-Quran tanpa wudu tidak haram dan boleh beramal dengan pandangan itu, boleh beramal dengan ijtihad itu, boleh beramal dengan kenyataan dan qaul itu, bahawa sebahagian ulama kata menyentuh mushaf Al-Quran tanpa wudu tidak haram. Sama ada tafsir atau tidak ada tafsir. Tetapi berdasar mazhab kita, mazhab Syafi'i, secara asasnya kalau sentuh mushaf Al-Quran tanpa wudu itu haram. Dan biasa di dalam majlis saya tak sebut di luar kerangka mazhab Syafi'i, melainkan ada yang bertanya. Baik. Yani kalau tuan-tuan dalam kereta dan ada mushaf Al-Quran dan bukan dalam keadaan berwudu, mahu pindahkannya,
Bagi tuan-tuan yang sudah belajar dan tahu, ada ustaz kata, ada ulama yang kata boleh sentuh mushaf Al-Quran tanpa wudu. Yani untuk ketika itu, sebab tuan-tuan nak pindahkan supaya mushaf itu diletak di tempat yang lain, contohnya dari dalam kereta ke rumah atau ke store, maka boleh tuan-tuan bertaklid dengan qaul itu. Tapi dalam keadaan biasa, saya selesa dan kita semua pegang dengan apa yang telah diputuskan dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, bahawa kita tidak sentuh Al-Quran tanpa wudu. Kita tak sentuh Al-Quran tanpa wudu. Kita berpegang bahawa haram sentuh Al-Quran tanpa wudu. Tapi kalau tuan-tuan dapati diri tuan-tuan dalam keadaan masa tu mungkin tak dapat nak ambil wudu pada masa yang terdekat dan mahu pindahkan mushaf, boleh untuk waktu itu tuan-tuan mahu kata saya taklid dengan apa yang sebahagian ulama kata. Berdasar Dr. Azam pernah kata, ada sebahagian ulama luar mazhab Syafi'i yang kata sentuh Al-Quran tanpa mushaf itu tidak haram. Boleh kalau mahu pegang yang itu. Jelas? Baik. Kata penulis rahimahullah, haram ke atas orang yang berjunub 6 perkara. Orang yang berjunub haram untuk dia ke atasnya 6 perkara. 4 perkara sama dengan perkara yang diharamkan ke atas orang yang berwuduk tadi. Apa dia? Salat, tawaf, menyentuh mushaf dan menanggung mushaf Al-Quran. Tapi bagi orang yang berjunub, suami isteri dah buat jima', belum mandi wajib, ada tambahan 2 perkara yang haram atas mereka, iaitu tidak boleh diam di dalam masjid. Tak boleh diam di dalam masjid. Diam di dalam masjid seperti apa? Seperti yang kita buat sekarang. Ini namanya diam di dalam masjid. Ini bukan lalu, ini diam di dalam masjid. Al-mukthu fil masjid. Kita masuk, kita duduk, diam. Ini diam di dalam masjid. Dan tak boleh baca Al-Quran. Tak boleh baca. Kalau seorang telah buat jima' dengan isterinya, dia belum mandi wajib, tak boleh dia baca Al-Quran. Jangan dia baca. Jangan dia baca walaupun dia hafal 30 juzuk Al-Quran, tak boleh baca. Tapi kalau orang yang bukan dalam keadaan berwuduk tadi, dia tak boleh sentuh mushaf Al-Quran, tak boleh tanggung, tapi dia boleh baca. Kalau dia nak baca 30 juzuk dalam keadaan tidak berwuduk pun boleh. Adapun orang yang berjunub tak dilarang untuk membaca Al-Quran. Yang dimaksudkan dengan baca ini, baca dengan lidah, baca dengan sebutan, bukan baca dalam hati. Baca yang tak boleh ini adalah baca dengan suara, dengan lidah. Dan yang terakhir kata penulis rahimahullah, haram ke atas orang yang kedatangan haid 9 perkara. Haram ke atas orang yang kedatangan haid 9 perkara, iaitu salat dan tawaf dan menyentuh dan menanggung mushaf dan membaca Al-Quran dan puasa dan diam di dalam masjid dan membolehkan suami atau tuannya untuk melakukan jima' dengannya walaupun dengan pelapik, dan memberi ruang dan memberi peluang untuk mereka berseronok-seronok pada bahagian yang berada di antara pusat dan 2 lutut tanpa pelapik. Maka paling banyak orang yang dalam keadaan haid, haram baginya berapa perkara akak-akak? 9 perkara. 6 daripada 9 tu sama macam orang yang dalam keadaan berjunub tadi. Jadi tinggal kita nak bincang lagi 3. Yakni 6 tadi sama, yang seperti kita telah sebut. Orang yang kedatangan haid tak boleh solat, tak boleh tawaf, tak boleh sentuh Al-Quran, tak boleh menanggung mushaf Al-Quran, tak boleh diam di dalam masjid, tak boleh membaca Al-Quran, tak boleh. Tak boleh, ya. Dan tambahan 3, iaitu dia tidak boleh berpuasa. Orang yang dalam keadaan haid tidak boleh dia berpuasa. Tidak sah puasa orang yang haid. Kalaupun datang haid seminit sebelum masuk waktu maghrib, kalau seminit sebelum masuk berbuka dapat darah mengalir, haid datang, habis, kena qada semula puasa itu.
Dan yang ketujuh, yang ke-8 adalah tidak boleh haram ke atas orang yang kedatangan haid membolehkan suami atau tuannya untuk berjima dengannya walaupun dengan pelapik. Jima itu apa tuan-tuan? Jima itu adalah perbuatan memasukkan kepala zakar ke dalam faraj. Kalau tidak berlaku itu, tidak berlaku memasukkan kepala zakar ke dalam faraj, itu tidak disebut sebagai jima. Tidak disebut sebagai jima. Maka tidak boleh bagi orang perempuan membenarkan suaminya berjima dengannya. Tak boleh. Walaupun suaminya suruh, dia tidak boleh membenarkan kepada suaminya untuk buat. Dan tidak berdosa dia ingkar pada suaminya dalam keadaan ini. Kerana kaedahnya la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam melakukan maksiat kepada Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak boleh berjima dengan suami ketika isteri kedatangan haid. Dan tidak boleh memberi peluang untuk mereka berseronok-seronok pada bahagian yang berada di antara pusat dan dua lutut tanpa pelapik. Apakah makna ini? Maknanya apabila seorang isteri kedatangan haid, dia tidak boleh benarkan suaminya berseronok-seronok pada tubuh badannya pada bahagian yang ada antara pusat dan lutut dan kedua lutut. Contohnya bahagian pahanya, contohnya bahagian punggungnya, tanpa lapik tak boleh. Yang ni kalau suami, saya guna bahasa yang nampak jelas, kalau suami misalnya raba punggung isterinya tanpa lapik, kulit ke kulit, suami raba punggung isteri, ini haram, tak boleh buat ketika isteri haid. Suami mahu cium paha isteri ketika haid, tak boleh, haram. Tak boleh. Jima memang tak boleh. Nak berseronok-seronok pada bahagian antara pusat dan lutut pun tak boleh kalau tanpa lapik. Maka apakah penyelesaiannya? Apakah penyelesaiannya bila kita dah baca tak boleh berseronok-seronok pada tubuh badan isteri apa yang ada antara pusat dan dua lututnya tanpa lapik? Maka apa penyelesaiannya? Penyelesaiannya dengan lapik tak apa. Yang ni kalau isteri pakai satu kain, misalnya kain batik, kain itu tutup apa yang ada antara pusat dan lutut, boleh suami berseronok-seronok ke atas tubuh badan isteri, atas yakni pahanya atau punggungnya di atas lapik, di atas lapik, boleh, tidak berdosa ketika isteri haid. Dan boleh bagi suami berseronok-seronok kepada bahagian selain daripada apa yang ada antara pusat dan lutut tanpa lapik. Yang ni misalnya kalau suami mahu raba bahu isteri, bahu isteri tanpa lapik, boleh, boleh tanpa lapik. Dan pada juga bahagian-bahagian yang lain tanpa lapik, selagi mana itu bukan bahagian antara pusat dan lutut. Kalau yang antara pusat dan lutut dengan lapik boleh, tanpa lapik haram. Haram. Jelas tuan-tuan? Maka kita belajar faedah dari ini bahawa bukanlah makna bila seorang isteri kedatangan haid, itu bukan maknanya suami langsung tak boleh sentuh isteri. Mungkin ada sebahagian masyarakat kita yang mereka tidak belajar dan tidak tahu. Mungkin sebahagian orang anggap kalau isteri sudah datang haid, apa pun tak boleh buat. Bukan seperti itu. Yakni kalau isterinya datang haid 14 hari, bagaimana keadaan suaminya? Yakni bukannya maknanya kalau isteri datang haid, suami langsung tak boleh berseronok-seronok dengan isterinya. Bahkan ada garis panduan yang menunjukkan apa yang dibenarkan syarak dan apa yang tidak dibenarkan. Baik. Jadi setakat itu tuan-tuan dan puan-puan, maka insya-Allah pada bulan hadapan kita sambung babut tayammum. Dan sebagai penutup pada hari ini, saya suka berbesar hati untuk kongsi satu amalan sebagai hadiah saya buat tuan-tuan dan puan-puan semua. Amalan ini adalah yang secara peribadi amalan yang saya rasa begitu istimewa buat saya, kerana ini
telah diijazahkan oleh guru saya, Tuan Guru Al-Syeikh Dr. Habib Omar Kalash hafizahullah ta'ala, yang dia telah ijazahkan kepada saya dan kawan-kawan saya amalan ini. Amalan ini luar biasa. Amalan ini siapa yang beramal dengannya, insya-Allah dengan kehendak Allah dia dapat 2 fadilat. Yang beramal dengan amalan ini, insya-Allah dia dapat 2 fadilat. Yang pertama, insya-Allah akan dimurahkan rezekinya. Siapa yang amal dengan amalan ini, insya-Allah dimurahkan rezekinya. Dan yang kedua, siapa yang beramal dengan amalan ini, insya-Allah akan dia terselamat daripada siksaan kubur, selamat daripada azab kubur, insya-Allah taala. Maka dengan isnad yang bersambung kepada guru saya sampaikan amalan ini buat tuan-tuan semua dan puan-puan semua untuk diamalkan bersama, insya-Allah taala. Yakni hendaklah seorang membaca, tuan-tuan ikut ya, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. yakni hendaklah seorang membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali sehari. InsyaAllah yang beramal dengan amalan ini, insyaAllah ta'ala dimurahkan rezekinya, dan insyaAllah terselamat daripada azab kubur setelah dia meninggal dunia. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu kulla khair. Kita buat tahlil 3 kali dan selawat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.